Sekarang saya akan bawakan perbincangan mengenai satu topik yang cukup menarik. Mungkin majoriti di antara kita di Malaysia ini mempunyai kereta. Jadi kita nak lihat apakah perspektif industri otomotif tempatan, yang mana adakah industri otomotif kita ini, mendapat pengiktirafan luar negara, dan bagaimanakah penglibatan anak muda dalam industri ini. Jadi untuk kita merungkai perkara ini, saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Encik Muhammad Izam Masripan, pemerhati industri otomotif negara kita, negara Malaysia. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Encik. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat pada tahun lepas, jualan kereta di negara kita ini meningkat. Pro2 mencatatkan peningkatan 51.2% kalau nak dibandingkan pada tahun 2021 sehingga Oktober. Proton juga meningkat sebanyak 33.6% sehingga bulan Oktober tahun lepas. Jadi makin ramai orang yang memiliki kereta ini, sama ada jenama tempatan ataupun jenama luar negara. Tetapi bagaimanakah sebenarnya kepakaran kita dalam industri automotif negara kita ini? Jadi mungkin Encik boleh mulakan apabila kita gambarkan pemilikan kereta itu mungkin meningkat. Tapi di mana tahap kepakaran industri automotif negara kita jika dibandingkan negara-negara luar? Okey, so kalau kita tengok industri otomotif ni, dia semakin berkembang. So dulu kita ada ICE engine saja. ICE itu internal combustion engine lah. So sekarang telah berubah kepada hybrid. So telah berubah kepada electric car, dan mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun akan berubah lagi. Okey. So kalau kita tengok dari segi perspektif di lokal lah, daripada kita punya industri tempatan ni, ramai anak muda kita yang berkemahiran tinggi. So ramai yang dah boleh bukan sahaja tukar tayar, bukan sahaja buat servis, tapi boleh diagnose. Okey, diagnose tu maknanya boleh pakai scan komputer, scan apa masalah elektrikal dalam kereta, sama ada kereta-kereta tempatan, kereta-kereta Jerman atau kereta Jepun. So kepakaran ni boleh kita tengok macam semakin berkembang. So ini mungkin satu hasil kejayaan daripada kerajaan lah, ataupun hasil usaha daripada agensi-agensi yang telah membangunkan kira industri ni. So ramai yang ada yang pakar suspension, yang buat brand suspension sendiri. Ada yang sekarang ni dah bengkel, banyak bengkel. Ada yang buat satu pusat servis yang spesialis khas untuk kereta-kereta Lamborghini, Ferrari. So industri ni basically dah berkembang. So tapi kemampuan dari segi kemampuan otomotif tempatan ni, boleh saya katakan setaraf dengan negara ASEAN lain. Mungkin nak kata setaraf dengan Jepun mungkin taklah, mungkin dah terlampau overrated lah. So tapi kita dah setaraf dengan negara ASEAN yang lain. So saya macam tahun lepas saya dapat berpeluang untuk pergi ke Thailand. Kita dapat melawat kilang Toyota. Kita dapat pergi ke Bikwik untuk nak tengok bagaimana dia buat industri after sales, dia buat servis kereta kan. Dia ada 200 outlet di Thailand. So memang satu benda yang kira macam satu benda yang lain lah kalau compare dengan Malaysia. Tapi Malaysia ni secara kasar sudah satu boleh dikatakan sangat matang, sampai yang Bikwik pun tak masuk ke Malaysia. So dia kata, dia CEO kata, dia tak boleh masuk Malaysia disebabkan industri kat Malaysia ni terlalu kompetitif dan sudah matang. So dia pergi kepada Indonesia dan juga Myanmar untuk buka adanya cawangan lagi. So boleh saya katakan agak mantap lah, boleh katakan mantap lah sebenarnya kita punya industri ni. Jadi tumpuan negara kita sekarang, kalau kita dapat imbas kembali dasar otomotif nasional yang dilancarkan pada Februari 2020 adalah Next Generation Vehicle, Mobility as a Service dan juga revolusi industri 4.0. Ini adalah elemen-elemen yang cukup penting dalam kita melihat perkembangan sesebuah negara dan juga kita mengejar teknologi tersebut supaya kita tidak tertinggal dengan negara macam Jepun, Jerman, pengeluar kereta-kereta yang cukup gah di mata dunia. Adakah kita tertinggal jauh ataupun serapat mana kita dengan elemen-elemen ini? Okey, nak katakan kita tertinggal jauh, mungkin dari segi pengeluaran kereta tu mungkin ada ketinggalan sikit lah kalau kita compare antara kita punya pengeluaran kereta dengan Indonesia ataupun dengan Thailand. So mungkin akan ada gap sikit. Tapi dari segi kepakaran tu, sebab kita punya akademik punya bahagian agak ke depan. So banyak kita hantar student ke Jerman, ke Jepun. Okey, so kepakaran ni ada. Cuma bagaimana kita nak olah kepakaran ni supaya dapat membangunkan negara. Okey, itu satu perspektif yang mungkin kita kena tengoklah.
Okay, so katalah next gen kira National Automotive Policy 2020 yang diperkenalkan oleh MITI atau MARI lah. Okay, so basically kita tengok dari segi kereta-kereta yang hybrid, kereta electric car. Okay, so kereta ni memang ada satu yang lain lah, teknologi yang baru. So menggunakan lebih electrical, so pakai electric motor, so instead of internal combustion engine. So kita perlukan lebih banyak training. Training untuk kita punya industri sendiri, sama ada bengkel ataupun kita punya pelapis-pelapis. So kira remaja ataupun yang kita punya jurutera-jurutera. Okay, so kena ada training yang lebih baik untuk memastikan kita tidak ketinggalan. Okay, kalau tak memang kita akan ketinggalan jauh. So kita akan ketinggalan jauh. So bila kerajaan tak support dari segi training ke ataupun dari segi pembangunan usahawan ataupun akademik atau training ni, so mungkin kita akan lagi jauh lah. So itu mungkin kita kena tengok dari situlah. So dari segi mobility as a service, so kita boleh tengok sekarang ni banyak platform yang kita rasanya boleh banggakan seperti Bateriku, Carput, Kasem. Okay, so ini semua adalah satu mobility as a service, satu boleh katakan disruptor kepada industri otomotif tempatan dan juga mampu untuk berkembang pelengkap. Okey, so kita mudah aja, kita nak bateri kita call. Okey, kita nak apa kita call. Okey, kita nak jual kereta masuk terus jual kita. So ini mungkin bermula kat Malaysia yang ada potensi untuk kembang ke peringkat antarabangsa. So ini satu macam boleh kata satu yang dibanggakan lah. Even kat overseas pun tak ada, kat sini ada. So itu mungkin pandangan saya dari segi apa yang kita buat daripada 2020 lepas tu 2021 dengan pandemik apa semua, walaupun pandemik tapi kita maju satu step ke hadapan. Itu yang kira baguslah sebenarnya. Dan juga penggunaan kereta saya kira mungkin ramai sudah pun beralih daripada internal combustion engine pergi kepada hybrid, selepas itu sekarang pergi pada fully electrical vehicle. Jadi cuma dari segi kos dan juga untuk kuasa pemilikan terhadap kereta tersebut mungkin sedikit mahal. Dari segi nak beli itu mahal, servis pun mahal, dan juga untuk dapatkan akses kepada charge bateri pun saya kira masih lagi tidak berapa meluas berbanding dengan petrol station. Pandangan Cik. Okay, so basically ini adalah mungkin kerajaan perlu ambil perhatian, ataupun kerajaan sekarang tengah ambil perhatian. Okay, banyak yang untuk charge electric car seperti Gentari, seperti kita punya ada APP holder ni, dia ada buat satu stesen khas. Kalau kita pergi mall pun semua mall dah ada charging station. Okay, ini satu inisiatif yang bagus. Cuma kos pemilikan ni memang agak tinggi. Okay, kos untuk beli electric car paling murah pun mungkin 100,000 ke atas. So tapi sebenarnya ada di market ni. Kalau kita tengok 5 tahun sebelum ni di China memang dah ada dah kereta yang sama harga dengan Proton Saga fully electric. Okay, cuma gantung pada polisi kerajaan untuk sama ada nak memperkenalkan segmen ini kepada pengguna atau tak. Okay, memang banyak lagi cabaran dari segi charging station, okay, fast charging. Okay, so kepada kita punya industri oil and gas kita, bila kita beralih 100%, so mungkin akan terjejaskan kita punya stesen minyak akan jejas. Okay, kita punya bekalan elektrik. Okay, so mungkin TNB perlu lebih banyak lagi hasilkan jana kuasa. So ini mungkin dari segi satu level yang lain lah untuk tengok. Itu kalau kita melihat pro and cons. Antara kebaikannya mungkin kita dapat menggunakan kesan gas rumah hijau daripada pelepasan asap-asap kenderaan ini. Pun begitu kalau kita melihat kepada penggunaan jika dibandingkan kedua jenis kenderaan ini, dari segi servisnya bagaimana kalau di Malaysia, dari segi kos dan juga kepakaran yang kita ada servis untuk kereta-kereta sebegini. Okay. So dari segi kepakaran saya ulas mungkin kurang lagi, tapi kita dah boleh saya kata saya dalam industri otomotif kira pembaik pulih kan. So terlalu banyak training yang ada khas untuk hybrid, untuk electric car. So terlalu banyak training. So rasanya pengguna-pengguna pun akan dapat servis yang baik daripada bengkel-bengkel kereta ni. Okay. So tapi untuk servis kereta elektrik ni sebenarnya kos dia makin kurang. Okay. So lagi kurang tu maknanya kita tak ada international combustion engine. So engine ni banyak komponen-komponen kecil yang akan wear and tear, akan menyebabkan wear and tear. So wear and tear ni yang akan memakan kos. So bila tukar kepada elektrik motor, yang mungkin geseran pun tak ada dah, tak ada friction loss apa semua. So dia punya daya ketahanan tu tinggi. Okay, so
tak perlu apa, tak ada apa nak servis pun. Cuma mungkin brake kena servis. Okey, dia kena wiper, benda-benda normal lah. Wiper, tayar, tu kena servis lah. Okey, so akan ada peralihan landscape lah. Automotif ni akan ada satu peralihan. Okey, cuma kita tengok dari segi kos untuk penukaran bateri tu terlampau tinggi. Contoh kita ambil satu kereta BMW. Okey, nak tukar bateri balik semula mungkin 30-40 ribu. Okey, 30-40 ribu ringgit. Okay. Satu bateri untuk satu pack bateri. Tapi mungkin kalau Honda semua tu mungkin murah sikit lah. Mungkin dalam belas ribu lah. Tapi satu kos yang mungkin kalau international combustion engine ni, dia perlukan mungkin untuk overhaul satu enjin, tukar satu enjin mungkin. Tapi jarang lah kita berlaku benda tu. So tu mungkin nak kena tengok dari segi teknologi lah. So belum ada teknologi yang mungkin boleh support daya ketahanan bateri yang durasinya sangat lama. Okay, kita ada mungkin tahan mungkin sampai 100,000, okay, paling lama pun 200,000 kilometer. Okay, lepas tu kena tukar bateri pack. So bateri tu tak efisien. Okay, so mungkin ini kalau kita lihat mungkin satu cons lah. Tapi bila demand di global demand dah makin meningkat, so pengeluaran bateri ni semakin meningkat. So even kita punya jiran pun, Indonesia pun dah start buat bateri seperti graphene dengan teknologi graphene. So kita akan dapat supply bateri yang jauh lebih murah. So bila dapat supply bateri jauh lebih murah, so kita punya kos pemilikan tu akan makin lama makin menurun lah. So akan lebih reachable kepada rakyat-rakyat yang biasalah, golongan pertengahan dan bawah lah. Okay, so sekarang ni boleh dikatakan EV ni lebih kepada golongan-golongan atas. Ya, betul. Okay, golongan T20 yang mampu beli dan mampu kira macam sebagai satu permulaan lah kepada industri ni. Bagi saya bagus lah katanya. Ya. Ya, bagus. Mungkin selepas ini dasar juga polisi kerajaan akan berubah, menyebabkan kita juga mampu untuk memiliki kereta sebegitu. Dan juga kalau awal-awal tadi saya sebut peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya, dan kita dapat lihat sekarang sekalipun ada setengah-setengah negara dia meletakkan limit 10 tahun dah tak boleh pakai kereta tersebut, tapi tidak di Malaysia. Bermakna jumlah kereta di Malaysia ataupun di jalan raya semakin meningkat. Jadi isunya adalah sekarang kereta-kereta lama ni yang mungkin membebaskan lebih gas enjin, itu menyebabkan pencemaran udara dan sebagainya. Apakah situasi, apakah solusi yang anda boleh fikirkan mengenai kereta yang terlebih umurnya ini dan juga membebankan jalan raya di Malaysia ini? Okay, kita kalau tengok kereta-kereta lama ni, bukan saja dari segi dia punya efisiensi, dari segi dia mengeluarkan CO2 yang lebih banyak, tapi kita tengok dari segi keselamatan. So bila kita dah lepas waktu tempoh servisnya warranty tu, kebanyakan pengguna dia tak fokus kepada keselamatan kereta tu sendiri. Dia tayar pakai paling murah yang ada, atau pakai yang kira macam second hand, ataupun tak servis brake, tak servis yang lain. So itu jadi masalah. Jadi pokok pangkalnya adalah kita sendiri yang kena jaga kereta sendiri selepas daripada jadual servis yang telah pun ditetapkan oleh servis tersebut. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Izam Masripan, pemerhati industri otomotif, kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi berkenaan dengan industri otomotif tempatan yang telah mendapat pengiktirafan. Dan juga terima kasih juga tahniah atas pengiktirafan yang anda dapat ini. Dan sekarang kita akan ke Continuous